Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, yang saya kasihi, mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas izin limpah kurniaannya kita dapat sama-sama pada malam ni dipertemukan Allah ni. Kira ni bulan pertama kan, pertemuan pertama lah di tahun 2024 ya. Ya, Alhamdulillah, dan kita juga dekat dengan semua bulan yang istimewa bulan Ramadan. Jadi inilah waktunya untuk kita bersiap awal-awal lah, orang kata apa, rehearsal kan. Sebab kita ni nanti kita nak jumpa Syahrul Quran di bulan Ramadan. Jadi awal-awal lagi kita dah persiapkan benih-benih cinta kepada Quran ni daripada awal bulan ni lagi, Rajab, dan seterusnya nanti mudah-mudahan Allah pertemukan kita, izinkan kita panjangkan umur kita masuk pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Jadi Alhamdulillah, pada malam ni sebelum kita mulakan, kita nak orang kata memasang kan, tiang yang kukuh tentang kelas yang kita adakan ni. Apa nama kelas? Tadabbur. Kelas Tadabbur Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kenapa kita adakan kelas dan kenapa kita lakukan Tadabbur Quran ni, mudah-mudahan sebuah ayat ni menjadi buktilah di atas imannya saya kepada ayat ni lah saya buat ni. Jadi bukan di sini saja tadabbur ni sebenarnya. Sendiri-sendiri kita lepas, kita balik je sendiri kita dengan ni juga tadabbur. Apa itu tadabbur ni? Baca dia, fahami makna dia, cari ibrah dan apa kesan dan tindakan daripada ayat tu. Walaupun satu ayat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat dia, cuba tengok dalam surah 47 dulu. Kita mula dengan surah ni. Surah 47, mudah-mudahan ayat ni lah jawapan kepada kenapa istiqomahnya kita ni dalam melakukan amalan ni. Kita pilih ayat-ayat Allah ni. Mudah-mudahan ayat ni lah menjadi tiang utama kepada apa yang kita lakukan ni. Dan mudah-mudahan dia menjadi hujah tanda berimannya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayat ni. Okey. Cuba surah 47 ayat 24 509. Okey, kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Mungkin ayat ni kita dah biasa ingat dah. Dulu pernah baca ayat ni?
Jadi saya mula-mula kelas tadabbur kita saya bagi 4 ayat. Ini antaranya ayat ni lah. Jadi sekarang ni kita nak cuba tengok ayat ni dengan mendalam. Apakah faedah-faedah yang kita boleh perolehi daripada ayat yang ringkas ni. Baik, jadi Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Nampak? Sudah banyak ni Jadi Allah bertanya, afala yatadabbaruna al-Quran. Apa makna dia? Ada semua Quran ada. Quran terjemahan lah kalau boleh. Kalau dah pandai bahasa Arab, tak payahlah. Quran terjemahan. Kalau tak ada Quran, boleh tengok gadget kita. Kalau dah hafal, tak apa. Boleh Okey, afala. Apa makna dia? Cuba kita terjemah satu-satu. Kita sekarang ni, biasa kita tengok mafhum, terjemahan mafhum tu dah tersurat kan. Kita tengok yang tersirat dia apa, baru kita akan rasa. Sekarang ni cuba baca terjemahan dulu. Apa terjemahan dia? Maka mengapakah mereka tidak mau merenungi Al-Quran lagi? Kemudian, atau apakah atas hati mereka terkunci? Siapa mereka? Ini orang pandai lah tu kalau jawab macam tu. Okey, sekarang ni kita cuba tengok. Kita terjemah satu-satu ni maknanya apa? Apakah? Okey. Kemudian fa ni tofah. Tapi sebenarnya fa ni kalau kita tengok dalam satu Muyassar. Ada satu kitab dan beberapa kitab yang lain lah. I'rab al-Muyassar contohnya. Jadi ada muqaddar sebenarnya. Sebab tu benda ni lah yang kita kena, tu tersirat dia. Bila kita baca apakah ni istifham, banyaklah istifham ni ada yang i'rab kata ingkari, maknanya ni soalan tu bukan nak jawapan. Soalan ni nak apa? Nak mengatakan benda ni salah, benda ni tak betul. Okey. Soalan tu untuk membantah perbuatan tak mau tadabbur ni. Satu. Ataupun taubih ni maknanya cela. Cela siapa yang buat macam ni, tak mau tadabbur Quran ni tercela. Taubih. Ataupun ada muqaddar dia. Apa sebenarnya soalan dia ni? Allah tanya siapa? Kita kan? Betul Kita. Jadi apakah asal dia? Jadi fa ni makna dia apa? Fa ni maknanya maka. Ataupun kita boleh terjemah lalu. Lalu. Cuba kita tengok. Apakah lalu? Jadi ada satu tak? Ada macam benda yang kita masih lagi perlukan nak rasa-rasa. Apa dia agak? Jadi di antara sini ni ada muqaddar dia. Muqaddar. Dan kita boleh letak dia. Ini soalan yang Allah tanya. Jadi maka ataupun lalu apa dia? La yatadabbaru. Ni fi'il mudhari Jadi dalam ni ada 1 2 3 4 5 6 kalimah. Jadi ni waw ni apa? Mereka. Jadi kita terjemah waw dulu apa? Lalu ataupun maka mereka. La ni boleh masuk sini, tidak. Tidak juga maknanya enggan. Pun boleh. Tidak, enggan, nafi, tak nak buat. Kemudian apa dia? Kat sini kita boleh tak. Sebab apa? Tidak ada masa. Ataupun enggan, tidak mahu. Yatadabbaru. Jadi sekarang ni tadabbur ni makna dia banyak. Makna dia tu dia ada proses. Tadabbur ni satu proses. Dia bukannya sekali buat terus dapat macam tu je. Proses apa? Sebab tu kita akhirnya gunakan istilah yang sama. Tidak mahu apa? Mentadabbur kita kata. Sekarang kita perinci. Mentadabbur ni apa? Buat proses apa? Satu, baca lafaz dia betul-betul. Baca lafaz, perhatikan. Kedua, fahami makna. Fahmul makna. Ni dalam tafsir Qutubi ni 4 ni lah. Ketiga,
Dapatkan ibrah, pengajaran. Dapatkan ibrah, ayat tu. Yang keempat, kesan. Apakah sampailah memberi kesan dan juga tindakan, maqasid lah. Tindakan. Perubahan berlaku bila orang tu tadabbur Quran. Okey. Jadi sekarang ni persoalan dia, apakah, apa muqaddar ni? Jadi apakah sekarang Allah tanya siapa? Kita semua. Kalau kita baca ni, ayat ni ada pendapat kata ni orang munafik, ini orang musyrikin. Tapi sebenarnya lebih apa? Umum. Sampai ayat ni sampai bila Allah tanya? Masa zaman Nabi je ke ataupun sampai kita? Sampai kiamat. Siapa saja baca ayat ni Allah tanya kat dia. Okey? Jadi apa muqaddar dia? Apakah sebenarnya apa? Apakah dia ada benda? Apakah apa? Kita boleh kata apakah halangan? Apakah masalah? Apakah alasan? Apakah punca? Lagi? Apa lagi nak tak? Ini semualah. Apakah yang menyibukkan? Taubih, Allah nak cela perbuatan ni. Jadi apakah yang halangan kepada mereka ni? Lalu mereka tak ada masa nak tadabbur Quran. Tadabbur apa? Al-Quran. Apa itu tadabbur? Proses 4 ni. Dia boleh baca, dia boleh faham benda-benda lain kan. Dia boleh buang masa dengan WhatsApp, dengan Facebook lagi, apa lagi? Macam-macam media yang ada lah kan. Dia boleh buang masa lama-lama. Jadi Allah tanya, Allah cela orang yang macam ni. Apa dia? Apakah yang menghalang, masalah, alasan, apa punca yang menyibukkan mereka ni semua? Lalu mereka tak ada masa, tak mahu nak tadabbur Quran. Boleh? Macam tu. Boleh faham? Jadi Al-Quran ni apa? Al-Quran ni sebuah apa? Panduan, kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Hudan di Al-Quran ni hudan linnas. Surah 2 ayat 185. Ini dalam surah 2 ayat 185. Surah Baqarah. Ini firman Allah. Al-Quran ni hudan linnas. Dan bermakna apa? Ini satu yang istimewa sangat. Dan ada yang kata apa? Al-Quran ni umpama Ma'du Batullah apa ni? Kita boleh kata hidangan istimewa daripada Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tanya kita. Sama macam ibu yang tanya kita kan, yang sayang kat anak dia dan dia bagi makanan istimewa kat anak dia. Kan? Lalu dia anak dia tak nak makan. Kan? Apa dia tanya sebab apa? Sebab sayang kat anak dia tanya. Jadi kalau anak dia dah tak nak makan hidangan yang istimewa ni, kemungkinan anak dia apa? Sakit je ke? Dua je. Sekarang ni kita nak cuba. Kenapa tak selera? Tak nak makan makanan punca. Punca tak nak makan makanan istimewa ni kan? Apa punca kakak? Tak mungkinlah normal dia suka. Satu, sebab terlalu kenyang, makan makanan lain dah. Sebab tu tak ada selera dah nak makan. Walaupun sedap mana pun dah tak boleh masuk, minta maaf. Kan? Akhirnya dia tak pun selera nak makan. Okey, mak dia masak dia sedap bukan main. Ni memang lauk kesukaan dia. Tapi tengok-tengok dia tak nak makan. Sebab mungkin dia dah makan sebelum ni. Dan makanan dah banyak sampai kenyang. Kan? Jadi minta maaf lah. Sedap macam mana pun tak boleh nak masuk. Okey, satu. Yang kedua, tak sihat. Mungkin dia sakit. Betul? Ini kita buat analogi ni. Kalau makan. Sekarang ni apa punca juga? Punca tak nak makan makanan istimewa daripada orang. Tak selera nak tadabbur Quran. Cara makan Quran macam mana? Kita kata cara makan lah. Cara nak hadam makan Quran, nak dapatkan Quran ni macam mana? Allah kata tadabbur. Tadabbur. Kitabun
anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Liyadabbaru ayatih. Surah apa? Surah 38 ayat 29. Ini satu lagi ayat tentang tadabbur. 38 ayat 29. Cuba tengok pula yang tu. Li tu, li apa? Ta'liliyah. Supaya tujuan dia, motif dia. Motif. Iradah Allah beri kita kitab ni, apa tujuan ni untuk kita buat benda ni. Cuba tengok surah 38 ayat 29. Kalau ada masa boleh tengok sebab kita puas hati. Ini ayat Allah yang mulia, kita tengok dengan mata kita. Okey. Cuba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jap, muka surah berapa? Jumpa dah? 455. 455 tengok ayat 29. Surah Sad. Sad A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun, ini adalah sebuah kitab. Anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada engkau. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni Al-Quran ni dari siapa? Dari Allah. Satu ni first. Ni orang ni first person kan. Kalau kita punya berhubungan manusia, ada berapa kategori hubungan? Orang yang tuan punya badan lah, aku, saya, kita kan. Orang pertama. Itu dia panggil orang pertama, first person. Kemudian orang pertama ni dia nak selalu maklumat kat siapa? Orang kedua, second person. Dan kemudian apa lagi? Ada third person, dia kan. Sebab tu perbualan kita, aku, kita lah ataupun kami. Lagi? Kamu, engkau kan. Orang ni yang kita cakap tu. Dan kadang-kadang dua orang ni dia cakap tentang dia, mereka, orang ketiga. Itu je. Kita ni pusingan manusia, itulah dia. Sama ada kita sendiri kan, orang depan kita, lawan cakap kita, dan juga orang yang kita umpat dia lah, ataupun kita cakap tentang dia. Dia tak ada. Sama ada dia bukan berbual dengan kita. Tiga. Jadi sekarang ni dalam ayat ni ada tiga juga. Pertama siapa? Kitabun anzalna. Siapa anzalna? Na tu siapa? Allah. Kami. Allah. Jadi Allah punya kitab ni. Kemudian Allah beri kat siapa? Ilaika Rasulullah. Jadi kedua-dua ni benda yang inilah disebut Al-Quran dan Sunnah tu. Jadi dalam hal ni Allah dan Rasul ni, inilah hubungan yang mulia Allah. Bila Allah sampaikan dia kitab ini, maka orang ni nama dia Rasulullah. Ni mengangkat martabat Rasul ni. Daripada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah menjadi Rasulullah, Nabiullah. Istimewa. Kemudian apa yang Rasul buat? Dia pun pula sampaikan kitab ni pada siapa? Umat. Siapa umat ni? Mereka lah. Mereka. Sebab tu dalam ayat tu apa dia? Apa tugas umat ni? Dan Rasul sampaikan Quran ni senang ke susah? Susah payah. Berapa tahun? 23 tahun. Sampai apa? Berlaku peperangan. Untuk menyempurnakan wahyu sampai tu. Macam-macam ujian 23 tahun. Nabi patah gigi, Nabi koyak tulang pipi dia, berperang semua. Untuk apa? Menyampaikan wahyu Allah tu, Quran ni yang ada dalam kita hari ni. Tapi tak nampak dah hasil apa? Darahnya, keringatnya, usahanya semua tu dengan infak yang banyak fisabilillah untuk ni. Kan? Untuk umat ni. Tapi kita tak nampak dah. Hari ni dengan mudah je kita capai. Sebab tu Allah kata apa tugas kita ni? Jadi Allah kata dalam ayat tu, Kitabun anzalnahu ilaika, ini kitab yang kami turun kepada engkau, mubarak. Dengan usaha yang ni, kitab ni penuh dengan apa? Kebaikan untuk manusia sejagat ni. Jadi kemudian apa dia ayat tu? Li apa? Liyadabbaru, supaya mereka semua pula. Siapa? Kita menghargai nikmat ini.
Apa kita buat? Ni, baca ni semua, buat ni, tadabbur, supaya mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Wal yatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang bijaksana ini akan dapat peringatan dia. Baik. Jadi kat sinilah kita balik pada ayat kita tu, surah 47 ayat 24. Jadi Quran ni hidangan yang istimewa Allah berikan pada manusia. Jadi macam tadi. Jadi kalau manusia ni tadi, hidangan yang sangat istimewa ni, sepatutnya orang beriman dia akan apa? Akan ketagih, akan seronok, akan nak enjoy, nak selalu bersama dengan dia, bersahabat dengan dia, kan? Apa caranya? Inilah dia. Tadabbur, selalu baca. Okey? Dan rasa apa? Rasa tak senang hati kalau tinggal, kan? Rasa macam bersalah, rasa bersalah. Tapi kalau orang tu tak rasa bersalah, ini masalah besar. Jadi sekarang ni macam ibu tadi, kan, dia bagi hidangan istimewa anak dia tak nak makan. Jadi ibu ditanya, sama ada apa? Kenapa tak nak makan? Sama ada dia dah makan tadi, sampai dia tak lalu dah nak makan, tak ada selera dah. Sedangkan hidangan tu sedap. Jadi sekarang ni Quran ni sebenarnya hidangan yang sangat-sangat lazat bagi rohani kita. Tapi kenapa tak ada selera nak menikmati hidangan tu? Rasa-rasa apa sebab? Kan? Sebab apa? Kemungkinan dah terlalu kenyang dengan apa? Dengan hiburan. Dah terlalu kenyang, semua benda lain masuk rupanya. Akhirnya Quran ni menolaklah. Dan bahkan rasa tak? Dia rasa tak bersalah apa? Tak rasa. Dah terlalu kenyang dengan macam-macam benda yang tak faedah yang dia buat. Rupanya sebab itulah, apa dia? Quran ni dia tak rasa apa-apa, tak mampu nak masuk. Waliyadzubillah. Ini kita kena tahu ni. Jadi kita kena tengok balik. Yalah kot, betul lah kot. Rupanya saya terlalu kenyang dengan benda-benda yang sia-sia. Sehingga Quran ni rasa malas. Rasa macam kita menolak benda ni. Jadi ni kena diperbaiki. Ataupun yang kedua apa? Ya, kemungkinan tak sihat. Apa yang tak sihat? Hatinya. Sebab tu Allah tanya apa? Lepas ayat ni, afala yatadabbarunal Quran? Baca seterusnya ayat dia. Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka ada penuh terkunci. Jadi ini satu ayat yang sepatutnya memuhasabahkan diri kita. Sebenarnya kita dalam bahaya, dalam celaan ni, taubih ayat ni. Tapi kita rasa tak benda tu? Tak. Siapa yang mengindahkan benda ni? Syaitan. Syaitan mengindahkan kita sampai benda yang besar, masalah dia kalau kita tak buat, tapi kita rasa tak ada masalah. Ke tak setuju? Saya cakap ni setuju ke tak setuju? Siapa nak bantah angkat tangan? Jadi kita kena setujulah, kan? Saya nak paksa semestinya. Bukan paksa, tapi inilah ayat Allah. Sebenarnya ni, saya cakap ni, sebenarnya dekat tuan-tuan ke kat saya sekali ni? Sama, tak ada seorang pun yang special kat sini, tak ada. Sama je, ni Tuhan saya dan Tuhan kita semua yang kata ni. Kalau saya hanya cakap je, saya juga tercela, termasuk. Ini ayat Quran. Jadi sebab itulah asbab kita ni kenapa tadabbur. Jadi soalan dia, kenapa saya tadabbur Quran dan saya kena istiqamah buat benda ni? Sebab ayat ni. Mudah-mudahan saya jumpa Allah nanti, ayat ni menjadi hujah kita. Itu yang kita nak. Kan? Kita beriman dengan ayat ni. Okey? Jadi lama dah lupanya kita apa? Dengan benda-benda lain sampai Quran ni dah tak rasa lazat dah dengan kita. Na'udzubillah, ini satu benda masalah besar sebenarnya ni. Kita tahu benda ni akan masalah besar bila? Bila gagak manusia baru sedar, ya inilah masalah besar yang sekarang ni dia rasa biasa je. Dia tak nampak benda ni akan datangkan masalah besar dia. Bila? Ya betul. Lepas ni nanti, kan? Lepas fasa ni. Sebab itulah dalam surah pendek je, apa dia? Wal asri innal insana lafi khusr. Semua manusia memang rugi. Bila dia rasa rugi? Bukan sekarang. Sekarang dia okey je. Dia tak rasa rugi pun, dia tak buat ni pun dia tak rasa. Dia tak buka Quran, tak tengok pun dia tak rasa rugi pun.
Tapi bila dia akan menyesal nanti. Sebab itulah ini benda yang kita kena sama-sama selalu peringatkan. Okey, baik. Jadi mudah-mudahan ni ayat surah berapa? 47 ayat 24. Kita baca balik ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Boleh hafal dah ayat ni. Okey. Baik. Okey, insya-Allah. Hari ni kita masuk ayat surah surah kita balik. Surah As-Sajdah. Ayat yang berapa? Yang ke 12 12 muka surat sebelah. Okey, kita baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
Baik, jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ni gambaran ni sebagaimana tadi lah. Bila manusia akan sedar? Bila sampai waktu ni. Jadi di sini penyesalan manusia yang baru dia yakin sekarang. Sebelum ni dia rasa tak ada masalah. Sekarang ni baru rasa dia rupanya sekarang dia bermasalah besar. Dan sekarang dia minta apa? Ni kita tengok. Jadi Allah gambarkan walau tara izil mujrimuna. Walau tara izil mujrimun. Dan kalaulah. Wa ni apa? Dan lau. Kalau pun boleh, senang nak ingat. Lau tu kalau. Dan walau. Walau tak boleh. Walau ni jadi makna lain. Ini lau ni apa? Kalau lah. Sekiranya pun boleh juga. Dan jikalau pun boleh. Senang kita ambil paling ringkas lah. Jadi senang ingat. Lau tu maknanya apa? Kalau. Bahasa kita. Okey. Dan kalaulah. Tara. Engkau wahai Muhammad. Allah kata kepada Nabi. Engkau. Tara apa? Melihat. Ketika mana? Ketika ataupun tak kala al-mujrimuna. Al-mujrimun jarama ni maknanya penjenayah. Gitu ni. Orang-orang yang melakukan jenayah. Mujrim ni jenayah. Okey, bahasa kita terjemah dia penjenayah. Jadi al-mujrimun jamak. Kalau seorang penjenayah, mujrimun lah. Jadi kalau banyak, mujrimuna, ramai. Jadi kalau kita tengok perkataan ni, apa jenayah yang dibuat? Antaranya mendustakan ayat-ayat Quran. Ada tak dalil dia? Kita tengok dalam surah 7 ayat 40. Contoh 7:40. Jadi ini yang empat yang kita buat. Kita baca, kemudian kita buat apa? Fahami makna kan. Lepas tu dapatkan ibrah, kita tengok makna dia. Okey, dalam surah lain cerita pasal apa, baru kesan dia apa, dan apa tindakan kita. Itu. Cuba tengok surah 7 ayat 40 Sebelum tu tadabbur ni dengan tafsir sama tak? Sama ke tak sama? Lain, tak sama. Jangan samakan. Quran ni perintah dia yang Allah cela kalau tak buat ni apa? Tadabbur. Tadabbur ni maknanya semua kena buat tadabbur ni. Tafsir tak? Tafsir pada ahlinya. Kita tak boleh pandai-pandai tafsir. Tafsir dah ada kitab tafsir banyak dah. Itu dengan ilmu yang ada syarat ilmu dia, tafsir tu semua boleh buat. Tafsir ni nak menyingkap makna ni apa? Kata sahabat apa benda makna dia sebenarnya macam tu. Secara umum itu tafsir. Jadi tafsir apa dia? Tafsir ni apa? Tadabbur matlamat. Matlamat Quran tadabbur untuk dapat hidayah tu. Okey? Satu 4 ayat ni. Sedangkan tafsir pula sebagai termasuk wasilah, jalan. Salah satu jalan untuk memberi kesan kepada tadabbur tu lagi. Lagi kita dalam tentang tafsir kan, lagi tadabbur kita tu sangat-sangat mendalam, kita boleh nampak lah. Jadi tujuan kita belajar semua, kita belajar tajwid, kita betulkan makhraj, nak tahu makna dengan tepat, kan? Apa semua tu ilmu-ilmu yang kita belajar tu. Antaranya proses apa tu? Ni untuk dapatkan. Akhirnya apa? Semua itu menjadikan kita ni dengan tadabbur daripada segala ilmu yang tadi tu menjadikan orang ni orang yang apa? Khosyatillah, takutkan Allah. Itulah dengan tadabbur lah kesan tu. Jadi sebab itulah kita kena bezakan. Tadabbur itu matlamatnya. Kita belajar semua tu akhirnya memberi kesan kepada benda ni lah. Sebab tu tadabbur ni dalam dia ada tazakkur dan amal dia. Baik. Jadi al-mujrimun, cuba tengok surah 7 ayat 40 tu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين. Innal ladzina kazzabu biayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat daripada kami. Ayat tu maknanya apa dia ayat ni kat sini? Jadi ni dua ni sebenarnya. Ayat ni yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Mereka bawa ayat-ayat tanda-tanda mukjizat dan sebagainya. Quran lah berupa ahli hissi dan ada ayat-ayat maknawi. Okey, jadi orang yang mendusta, kesimpulannya ni mendustakan siapa? Ayat-ayat kami ni rasul. Jalan yang dibawa oleh rasul ni. Wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadapnya. Termasuklah maknanya Quran ada sekali lah. Rasul bawa apa? Wahyu. Yang mendustakan tu dan menyombongkan diri terhadapnya dengan enggan apa? Tadilah Allah tanya, afala yatadabbarunal Quran, tak nak ambil, perhatikan betul-betul, beri masa kat dia. Jadi la tufattahu lahum abwabus sama. Juga maksudnya ayat ni akhirnya ni kenapa begini berlaku? Kenapa apa yang dibawa oleh Allah Rasul ni ditolak? Ini antaranya juga kerana mencintai yang lain selain Allah. Ini termasuk dalam hal syirik lah. Jadi la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan dapat masuk syurga. Apa maksud tak dibuka pintu langit ni? Jadi amalan dia tak diterima, diangkat doa dia tak diangkat. Itulah, rugilah segala apa yang dibuat di dunia, rupanya apa? Sekadar sia-sia je. Tak disimpan. Tak diterima, ditolak. Kerana bukan kerana Allah. Jadi kemudian oleh sebab itu apa? Wala yadkhulunal jannah, maka dia tak dapat nak masuk syurga. Dan mustahil hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Apa makna dia? Apa kata dia? Sehinggalah unta dapat masuk ke lubang. Itu satu sebenarnya satu. Tapi kalau kita baca dalam tafsir lain, apa maksud dia lega? Ada pendapat bukan unta juga. Maksud dia tali sauh kapal tu besar kan? Besar. Cuba nak sumbat masuk lubang jarum, boleh tak? Itu juga makna dia. Ada pendapat safik tali kapal nak masuk lubang jarum tak boleh. Sama juga dalam yang masyhur yang banyak pakai apa? Unta. Unta masuk ke lubang jarum. Mustahil maknanya, kucing bertanduk lah. Tak dapat masuk syurga. Jadi inilah dia orang yang siapa? Wa kadzalika najzil mujrimin. Inilah orang yang buat jenayah. Jenayah dia apa ni? Jenayah dia apa dia? Meninggalkan apa dia? Mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan kitab Allah masuk. Menyombongkan diri terhadap benda ni. Dia bagi muka kat lain, dia tak nak bagi muka kat ayat-ayat Allah ni, dia sombong. Jadi ini orang yang melakukan jenayah. Jadi kesan daripada ni lah, ada jenayah, ada berlaku macam-macam yang lain. Punca dia apa? Manusia meninggalkan kitab Allah ni, panduan mereka sendiri. Baik. Itulah orang mujrimin ni. Okey, dan kalaulah engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa ni nakisu, menundukkan, ni maksudnya dia menundukkan kerana hina, malu.
Ini orang-orang yang berdosa lah buat jenayah. Contohnya ayat ni, meninggalkan kitab Allah juga termasuk satu jenayah. Inna kisu, mereka orang-orang yang menundukkan apa ni? Ru'usahum, kepala-kepala mereka, tunduk mereka di sisi indah pencipta mereka. Rabb ni pencipta, kita kata. Pencipta mereka. Istilah Rabb ni dia mesti ada 3. Apa dia? Ingat tak? Khaliq, lagi Malik, dengan Mudabbir. Pencipta, pemilik dan pengurus. Itu maksud Rabb. Dia sebut Rabb, nak cerita tentang perbuatan-perbuatan Allah, af'alullah. Okay. Jadi kalaulah engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa ni, yang mendustakan, dulu mereka mendustakan apa yang kau bawa, lalu mereka malu ketika ni mereka menundukkan kepala mereka, wajah-wajah mereka di sisi pencipta mereka, Allah ni. Lalu mereka minta apa? Rabbana absorna, wahai Tuhan kami. Jadi sebenarnya dia ada ya kat sini, tapi dia dah mahzuf. Ya Rabbana. Jadi dia punya wahai tu dia dah dibuang. Jadi wahai, kita terjemah adalah juga wahai Tuhan kami. Kemudian absorna, kami telah melihat. Melihat apa tu? Melihat neraka tu depan mata dia. Wa sami'na, dan telah mendengar. Kami telah mendengar. Jadi apa dia minta? Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia. Dia nak balik. Kembalikanlah kami. Apa dia nak buat kat dunia? Na'mal solihan. Kami nak ingin melakukan amal soleh. Inna muqinun. Sesungguhnya kami sekarang ni, kami sekarang orang-orang yang yakin. Okey, jadi kita cuba tengok semua ni, yang taat ni kita tengok dalam surah lain. Buka surah 23, surah Al-Mu'minun, ayat 100. Kelas sikit lagi sekejap. 23 surah Al-Mu'minun Al-Mu'minun. Hatta, kita tengok daripada 99. Dia Allah berfirman, perhatikan saya tengok. Dah lupa buka. Jadi hatta, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul maut. Ini cerita tentang mereka dah nampak azab. Yang ini ketika kematian lagi sebenarnya. Sehinggalah apabila seorang daripada mereka menemui kematian, qala rabbi, lalu minta apa? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. Apa dia nak buat? La'alla a'malu solihan fima tarakt. Supaya aku dapat melakukan amal soleh yang dulunya aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, sekali-kali tidak. Ini hanyalah ucapan yang kosong yang diucapkan. Tak ada makna lagi dah maknanya. Ucapan yang kita apa? Tak ada maknanya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di sebalik mereka ada alam barzah, ada benteng tembok yang mereka memisahkan mereka di antara alam dunia ni dengan akhirat mereka sampailah hari mereka dibangkitkan.
Jadi apa amal soleh yang paling mahal yang orang ni nak buat? Punca dulu, kenapa dia dustakan ayat-ayat Allah ni? Quran dia suruh buat apa? Quran suruh banyak buat apa? Quran suruh menjadi orang yang berkorban, kena menyumbang. Kan? Kena menyumbang. Tapi dahulu kenapa dia berlawanan dengan sifat dia? Dia tak nak. Dia orang yang cintakan dunia. Yang kedekut. Jadi sangat berlawanan apa yang disarankan Quran dengan cita-cita yang dia nak, dengan matlamat dia. Jadi ini satu yang berbeza. Maka sebab itu antara benda yang mahal yang diminta oleh orang-orang yang dah menemui kematian ni apa dia? Cuba tengok surah terakhir, surah 63 ayat 9 hingga 10. Tutup dengan ayat ni ya. Okey. Surah 63 ayat 10. Okey. Surah Al-Munafiqun. Kita bacalah sama-sama ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kamu dan juga kesibukan kamu dalam uruskan harta benda ni kan, dan juga anak-anak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah, iaitu dengan buat apa? Menjalankan perintah dia, meninggalkan larangan dia, tadabbur ayat-ayatnya. Dan barang siapa yang melakukan demikian itu, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Kemudian ayat ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Dan belanjakanlah oleh kamu daripada apa yang kami telah rezekikan kepada kamu sebelum datangnya kematian kepada salah seorang daripada kamu. Lalu apa yang dia akan minta? Dia kata kami dah nampak, kami dah buat amal soleh ni kan. Tapi ni apa amal soleh yang paling mahal sekali ni yang diminta ni? Fayaqula rabbi, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapalah tidak kau tangguhkan aku dalam tempoh sekejap je. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku nak bersedekah. Ni mahalnya sedekah ni dirasakan oleh siapa? Ahli kubur. Rupanya dia memang ini cita-cita dia. Dia tak nak dia tak minta, ya Allah bagilah, tak ada. Dia minta satu je ni. Nak sedekah. Dulu benda ni dirasakan apa dia? Kalau orang rasa benda ni yang last choice dia dalam hidup, rupa-rupanya ini adalah pilihan pertama siapa? Ahli kubur. Ada orang tunggulah senang nanti saya sedekah lah. Inilah benda sepatutnya pilihan utama. Sebab apa? Ini jadi pilihan pertama. Orang yang dah mati dia rasa inilah rupanya benda paling mahal. Dulu tak rasa mahal. Jadi sebab tu dalam Quran, dalam ayat lain, surah 51 Allah kata apa? Orang-orang yang muhsin ni, orang yang banyak sumbang ni, apa kat syurga nanti dia buat? Akhidina ma atahum rabbuhum.
Akhizina ma atahum rabbuhum. Akhizi maknanya kerja dia pungut je, ambil je, tadah je. Tadah je nikmat Allah. Jadi siapa yang nanti kat akhirat dia nak rehat, dia tak payah buat kerja dah. Kerja dia akhiz. Tadah je pemberian Allah. Nikmat tu. Tak payah buat apa-apa dah. Relax dah. Kat dunia dia kena buat apa? Bagi. Bukan duk tunggu, bagi. Sebab tu Nabi kata, al-yadul uliya khairum minal yadis sufla. Tangan yang kat atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sebab apa? Yang di atas ni cabaran lagi besar. Sebab apa? Dia punya, dia nak share dengan orang. Ini satu yang mengangkat martabat dia. Jadi inilah benda yang paling mahal di akhirat nanti, yang akan baru manusia sedar ni benda ni. Amal soleh iaitu apa dia? Antaranya sedekah. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat daripada apa yang kita sampaikan. Ringkas hari ni. Sebenarnya ni detail banyak lagi ni, absar ni. Tak apalah, kita ringkaskan habis untuk ayat ni, ayat 12. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.